Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di dalam channel Ansarus Sunnah. Demikian juga ada berada di dalam channel-channel yang membincangkan pengajian ilmu. Dan insya-Allah hari ini kita akan memulakan buku Asas Ilmu Hadis untuk pelajar sirah Nabi untuk mengambil manfaat daripada buku ini. Penjelasan pada hari ini bermula pada muka surat 28. Sekiranya anda mempunyai buku, anda rujuk buku berkenaan. Sekiranya anda belum dapatkan buku ini, lihat di link yang ada di bahagian description di bawah. Pengajian ilmu hadis dalam penulisan ini bersifat asas untuk para penuntut ilmu sirah daripada kalangan masyarakat umum. Justru itu ia tidak setaraf dengan pengajian di institusi-institusi pengajian tinggi. Ia juga satu penulisan yang tidak memadai kepada penuntut ilmu hadis sepenuh masa atau bakat ahli hadis kerana sifatnya yang mudah dan ringkas. Ia sangat sesuai untuk bacaan orang-orang umum yang belum lagi mempunyai pendedahan berkaitan tentang ilmu hadis. Perjalanan buku ini dapat diringkaskan dengan merujuk peta ilmu hadis yang disediakan pada awal bab yang ketiga di dalam buku ini. Semoga ia dapat membantu anda memahami ilmu hadis dengan mudah dan juga cepat. Golongan yang mempelajari ilmu hadis sama sekali tidak akan bersetuju dengan nukilan sejarah tanpa fakta yang sahih. Apa yang tidak sampai kepada mereka, mereka berdiam diri. Mereka sanggup meninggalkan cerita yang bercanggah dengan hadis sahih setelah menemuinya. Malah, mereka sanggup membatalkan segala pendapat mereka sama ada ketika hidup ataupun setelah mati jika menyanggahi hadis sahih. Sebelum membahaskan lebih lanjut berkaitan tentang ilmu hadis, lebih baik kita mendapat gambaran kasar berkaitan tentang ilmu ini. Ilmu ini bermanfaat di dalam pelbagai aspek, khususnya dalam cara penyampaian sesuatu khabar ataupun berita. Sila perhatikan contoh yang ada pada muka surat 30. Ahmad A berkata kepada Burhan B, "Rumah saya terbakar semalam tetapi tidaklah teruk, cuma bahagian dapur." Sampai di rumah, Burhan berkata kepada isterinya Siti, "Siti, semalam dapur rumah Ahmad habis terbakar. Banyak juga barang yang rosak." Keesokan hari, Siti memberitahu kepada anaknya Dini, "Dini, kasihan kawan mak, habis rumahnya terbakar. Puncanya sikit sahaja, api dapur." Kebetulan Dini adalah seorang wartawan. Dia kemudian menulis artikel berkenaan bahaya api dapur. Pembaca E pula adalah pembaca artikel itu. Berdasarkan kisah api ini, kita dapat mengkaji beberapa perkara. Adakah berita yang diterima oleh Dini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad? Sedangkan Dini tidak mendengar terus kisah itu daripada Ahmad. Apakah yang ditulis oleh Dini? Adakah pembaca boleh mempercayai tulisan Dini? Inilah perbincangan yang akan dibahaskan di dalam ilmu hadis. Tujuannya adalah bagi memastikan kebenaran fakta dan berita. Mari kita melihat definisi ilmu hadis. Hadis ialah perkataan bahasa Arab yang membawa kepada beberapa maksud. Antara maksudnya ialah baharu atau lawan bagi yang lama. Ia juga boleh membawa maksud peristiwa atau berita, perkataan-perkataan, perbicaraan-perbicaraan, percakapan, penyataan dan perihal. Perkataan ini telah digunakan secara menyeluruh oleh orang Arab. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri menyatakan perkataan ini di beberapa tempat. Antaranya ialah Allah Ta'ala berfirman, "Wahal ataka hadis Musa." Sudahkah sampai kepada kamu, wahai Muhammad, hadis Musa? Maksudnya berita tentang Musa. Surah Taha ayat yang ke-9. "Falyatu bihadithin mislih in kanu sadiqin." Maka hendaklah mereka membuat atau mendatangkan hadis. Maksudnya mendatangkan kata-kata seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya. Surah Sur ayat 34. "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Hendaklah engkau sebut-sebutkan, hadiskan nikmat daripada Tuhan kamu. Surah Duha ayat 11. Daripada sudut istilah agama pula, hadis diartikan dengan maksud kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Setiap perkataan, perbuatan serta penyaksian yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada pengertian ini, kita dapat faham bahawa semua perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hadis daripada sudut pandang agama ini. Hadis Nabi tidak terhad hanya kepada ilmu hadis sahaja, tetapi ia melibatkan semua bidang. Sekalipun kita sedang mempelajari sirah, kita juga terikat dengan disiplin ilmu hadis.
kerana kita sedang mempelajari sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Di dalam ilmu hadis, sandaran itu kadang-kala bukan kepada Rasulullah SAW, tetapi terhenti kepada beberapa tempat. Contohnya yang pertama, hadis qudsi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita melalui sanad yang disandarkan kepada Allah. Yang kedua, hadis marfu'. Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW bagi sebarang perbuatan, perkataan, persetujuan atau sifat tanpa mengira keadaan sanad sama ada ia bersambung ataupun tidak. Ia disebut hadis marfu'. Hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Ia disebut hadis mauquf. Hadis maqtu', hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Disebut hadis maqtu'. Penuntut ilmu sirah biasanya akan menemui istilah-istilah ini, marfu', maqtu' dan seumpamanya di dalam proses pembelajaran. Justru itu, mereka hendaklah memastikan kefahaman yang jelas terhadap istilah-istilah ini. Mungkin mereka tidak banyak membaca tentang hadis qudsi, tetapi di dalam sirah Nabi SAW banyak diriwayatkan hadis-hadis yang mauquf, iaitu terhenti kepada para sahabat, dan hadis-hadis maqtu' yang terhenti kepada para tabi'in. Riwayat-riwayat berkenaan hendaklah diteliti supaya tidak tersilap di dalam menyandarkannya kepada Rasul SAW. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Kita bertemu pada video yang seterusnya selepas ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.